Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4 di bawah syarikat atau perniagaan Byte and Blaze akan membentangkan tentang bisnis model canvas. Ini merupakan isi kandungan yang akan kami bentangkan di pembentangan hari ini. Saya akan membentangkan tentang praktikulum perniagaan. Praktikulum perniagaan kami adalah perniagaan jenis perkongsian, di mana ini di bawah satu akta pada tahun akta bisnis pada tahun 1956, dan kami mempunyai modal yang besar, di mana kami menggabungkan modal-modal bersama dengan rekan-rekan kongsi yang lain, dan juga kami mempunyai berbagai kepakaran yang akan dikongsi bersama, dan juga resiko perniagaan ditanggung juga bersama-bersama. Segala-galanya akan ditanggung bersama, termasuklah dengan keuntungan akan dibagi bersama. Seterusnya adalah industri. Industri apa ataupun sektor apa yang kami pilih, yaitu industri perniagaan makanan, di mana kami hanya memfokuskan kepada penjualan makanan sahaja. Ingin tahu perniagaan apa yang kami jual, atau makanan apa, atau produk apa yang kami jual, rekan kongsi saya akan membentangkan dan memberitahu lebih lanjut lagi tentang perniagaan kami. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Membentangkan produk kami yaitu roti sandwich. Roti sandwich yang akan kami keluarkan mempunyai 4 jenis variasi. Yang pertama adalah flavored toast, yang kedua adalah garlic bread with mushroom soup, yang ketiga adalah toasty bliss, dan yang keempat adalah toasty s'mores. Idea ini tercetus untuk membuat roti sandwich adalah untuk memudahkan para pelanggan dan juga pelajar untuk mengambil sarapan pagi. Karena produk yang akan kami keluarkan adalah bukan saja untuk dimakan pada waktu pagi, tetapi ia juga sesuai untuk dimakan tengah hari dan juga flavored toast adalah merupakan sejenis roti bakar yang akan disapu dengan kaya dan juga butter. Selain itu, kami juga akan menyediakan berbagai jenis perisa seperti jam strawberry dan juga garlic bread with mushroom soup adalah sejenis roti yang akan disapu menggunakan butter yang dicampur dengan bawang putih. Kemudian, hidangan ini juga akan mendapat sup cendawan yang percuma sebagai penambah rasa. Seterusnya, toasty bliss, sandwich yang berisi telur, salad, dan 2 jenis sos, yaitu mayonis dan juga sos chili. Toasty bliss juga mempunyai beberapa pilihan isi, yaitu daging ataupun ayam. Yang terakhir adalah toasty s'mores, yaitu roti dan juga di atasnya mempunyai marshmallow, kemudian dibakar, dan marshmallow tersebut akan cair dan kelihatan lebih menarik untuk dimakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan bahagian carta organisasi Byte and Bliss. Ketua Pegawai Eksekutif bagi Byte and Bliss ialah Alifah Aliana, di mana bertanggungjawab memimpin Byte and Bliss dan bertanggungjawab atas visi dan misi Byte and Bliss. Seterusnya ialah pegawai pemasaran dan jualan, yaitu Nomi Dayun, bertanggungjawab untuk mengawasi strategi pemasaran dan pengurusan jualan. Seterusnya ialah pegawai pengurusan operasi, yaitu Nabi Nesen, yang bertanggungjawab untuk menguruskan operasi harian dan memastikan segala proses yang berlaku dalam Byte and Bliss ini berjalan secara efisien. Selepas itu ialah saya sendiri, Auji Izzati binti Midi, sebagai pegawai pemasaran digital. Saya akan merancang dan melaksanakan pemasaran secara atas talian. Selepas itu saya akan laporkan kepada pegawai pengurusan pemasaran dan jualan, yaitu Naomi Dayun. Terusnya ialah Siti Zulaika sebagai pegawai pengeluaran. Dia akan bertanggung jawab dalam mengawasi proses pengeluaran produk kami dan memastikan produk yang kami keluarkan di Byte and Bliss memenuhi standard quality. Selepas pegawai pengeluaran ialah Nur Kwaziati, yaitu sebagai pegawai pentadbiran, yang mana bertanggung jawab untuk menguruskan hal-hal pentadbiran serta menyokong semua pengurusan secara keseluruhan. Pegawai eksekutif dan logistik pula dipegang oleh Muhammad Khairul, di mana beliau bertanggung jawab untuk menguruskan logistik dan aliran barang-barang. Lepas itu melaporkan semuanya kepada pegawai pengurusan operasi, yaitu Nabi Nesen. Seterusnya ialah Nurul Ain, yaitu sebagai pegawai perakaunan, di mana Nurul Ain ini dia bertanggung jawab untuk menguruskan segala keuangan dan perakaunan bagi Byte and Bliss. Selepas membuat laporan,
Laporan tersebut perlulah dihantar dan dilapor kepada Pegawai Pengurusan Pemasaran dan Jualan yaitu Naomi Dayun. Di bawah Nurul Ain ada 2 pegawai eksekutif perakaunan. Yang pertama ialah Wendy. Wendy bertanggung jawab untuk menyokong pegawai perakaunan dalam tugas harian. Manakala pegawai eksekutif kedua iaitu Carwelin membantu dalam pengendalian kewangan dan penyediaan laporan kewangan. Seterusnya adalah business idea kami. Business idea kami ini tercetus disebabkan oleh keperluan praktikal, semasa dan tingkat laku pelanggan. So, kami memerhatikan bakal pelanggan kami dan kami mendapati bahawa permintaan untuk sarapan pagi amatlah tinggi. So, produk yang berasaskan roti ini amat sesuai dan mudah diubah sesuai mengikut cita rasa mereka dan benda ni amat mudah dan cepat untuk individu yang sibuk, for example like mahasiswa dan doktor and staff komuniti FPL yang sentiasa mengejar schedule. Kami juga menjelajahi trend makanan semasa dan kami mendapati bahawa rata-rata warga FPL dia memang suka untuk mencuba kelainan rasa atau mereka menginginkan sesuatu perisa yang baru. Untuk itu kami juga menawarkan 2 produk terbaru kami adalah toasted smokes dengan toasted toast yang di mana mereka boleh untuk menarik perhatian mereka yang inginkan kelainan flavor. Seterusnya kami juga menggabungkan cita rasa peribadi kami dan eksperimen kami untuk menarik perhatian para pelanggan. Disebabkan target market kami adalah mahasiswa. So, kami sebagai mahasiswa memberikan idea baru, cita rasa kami tersendiri yang mana produk berasaskan roti mana yang kami suka dan kami menjadikan dia sebagai satu produk untuk menarik perhatian para pelanggan kami. Kami juga kerap mendapat maklum malas daripada pelanggan kami. Sebelum kami datang with the product, kami ada survey dengan beberapa pelanggan kami dan kami mendapati bahawa rata-rata pelanggan FPL dia memang suka makan roti. So, disebabkan itulah kami pilih roti. Dan roti juga merupakan satu produk yang amat mudah untuk diubah sesuai dan mereka boleh mencuba dan amat ringkas dan mudah untuk disediakan. Ini merupakan peta BMC daripada syarikat kami dan rakan saya akan membentangkannya lebih lanjut lagi. Okey, seterusnya ialah BMC Toasted Bread. Yang pertama adalah sumber utama kami adalah dari roti, cendawan, pemanggang roti dan inti adalah coklat, kacang dan juga stroberi. Manakala aktiviti utama kami pula ialah melalui jualan dan juga promosi. Okey, seterusnya cadangan nilai dia murah, sedap, cepat. Manakala rakan kongsi utama, ahli kumpulan, Maidin, Kedai Mengar dan juga Kimball. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang saluran, segmen pelanggan dan juga struktur kos. Bagi saluran, kami akan menggunakan Facebook, Instagram, TikTok dan juga WhatsApp. Kami juga akan menggunakan khidmat ejen pelajar dan juga melalui gerai. Bagi segmen pelanggan kami ialah pelajar IPT dan juga staf UMS. Untuk struktur kos pula, kami menggunakan kos minyak, kos bahan mentah dan juga kos roti. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan pelanggan, di mana kami akan memberikan rasa yang kafe dengan harga yang murah dan meminta maklum balas daripada pelanggan. Aktif sekali memberikan layanan yang pantas dan mesra pelanggan. Seterusnya di sini saya akan menerangkan tentang aliran hasil, di mana kami akan menjual roti bakar, sandwich, garlic bread dan mushroom soup. Sekarang saya akan membentangkan tentang risiko yang berkaitan dengan idea perniagaan by MLIS. Pada slide bintangan saya, terdapat jenis risiko, proses pengurusan risiko dan kepentingan pengurusan risiko dalam sesuatu perniagaan. Perniagaan by MLIS ni mempunyai 3 jenis risiko iaitu risiko strategik, risiko persekitaran dan risiko keuangan. Risiko-risiko ini dapat diatasi dengan pengurusan risiko. Definisi bagi pengurusan risiko adalah usaha untuk mengenal pasti potensi iaitu risiko dan cuba untuk mengurangkan atau mengatasi risiko dalam perniagaan kami. Kami melalui proses pengurusan risiko iaitu pertama, kami mengenal pasti risiko perniagaan. Setelah mengenal pasti risiko, kami akan mengkaji dan menilai risiko tersebut. Yang ketiga pula, kami akan merancang pengurusan dan melaksanakan pengurusan risiko. Dan yang terakhir ialah kami akan menilai dan mengawal keberkesanan pengurusan risiko dalam perniagaan kami.
Seterusnya, pengurusan proses risiko sangatlah penting kerana pertama dapat menjimatkan sumber syarikat, kedua dapat melindungi reputasi dan imej syarikat, ketiga mengelak daripada liabiliti undang-undang, keempat ialah perlindungan terhadap orang ramai dan alam sekitar, dan yang terakhir ialah meningkatkan keupayaan untuk menghadapi pelbagai keadaan. Sebagai kesimpulan, kumpulan kami akan menjual roti bakar dan sekiranya terdapat masalah yang tidak dapat kami elakkan, kumpulan kami akan menjual oden sebagai plan B. Itu saja daripada kumpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bagian rujukan pula, grup kami telah membuat satu Google Form untuk diwar-war kepada staf dan pelajar UMS. Tujuan utama kami buat Google Form ini adalah untuk mengenal pasti sama ada produk kami ini sesuai untuk dijual di UMS Sandakan ataupun tidak. Dan seramai 111 orang responden selepas kami buka ini Google Form. Soalan pertama dalam Google Form itu kami telah menanyakan, adakah Anda mengambil sarapan pagi sebelum ke kelas atau kerja? Ada 3 pilihan jawapan. Yang pertama ya, kedua mungkin, dan ketiga tidak. Jawapan paling tinggi untuk soalan ini ialah ya. Sebanyak 43.2% orang menjawab ya. Mereka mengambil sarapan sebelum ke kelas. Diikuti dengan 40.5% yaitu mungkin, dan 16.2% tidak mengambil sarapan sebelum ke kelas atau bekerja. Untuk soalan kedua pula, kami telah letak kriteria yang dilihat semasa membeli makanan. Dalam soalan ini ada 3 pilihan jawapan. Yang pertama harga, kedua kuantiti, dan ketiga warna. Untuk soalan ini responden menjawab paling tinggi yaitu kuantiti makanan sebanyak 45.9%, dan diikuti dengan harga yaitu 42.3%, dan terakhir ialah warna sebanyak 11.7%. Dan soalan terakhir dari Google Form kami ialah pengambilan menu sarapan pagi. Dalam soalan ini ada 3 juga pilihan jawapan. Yang pertama nasi goreng, kedua roti sandwich, dan ketiga mie goreng. Berdasarkan keputusan daripada responden, paling tinggi mereka memilih roti sandwich sebagai sarapan pagi mereka, yaitu sebanyak 54.1%. Yang kedua ialah mie goreng sebanyak 27%, dan yang terakhir ialah nasi goreng sebanyak 18.9%. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.